having brain. The brain will be disability. They cannot learn like other students. They like syndrome down. That one is disabled. That they cannot study as adults. They have problems in their brain. They cannot understand other people. And they cannot even, let's say when you try to tell them something, they will not understand you. Daripada pendidikan ya, mengetahui apa tu disbaksia. Faham tak apa itu disbaksia? Aku juga tahu lah. Memang tak ada yang tahu spesifik disbaksia ni jenis apa-apa. Penyakit kan? Ya, penyakit. Nak tanya, korang tahu tak apa itu disbaksia? Minta maaf, sebab ekspresinya ini standar dengan Tanya. Awak tahu tak? Tahu juga. Semua korang tak tahu? standar. Dispraksia merupakan gangguan yang diakibatkan oleh ketidakupayaan neurologi. Hal ini melibatkan ketidakupayaan yang mengganggu sistem koordinasi motor, mata dan tangan. Murid-murid yang mengalami gangguan ini biasanya sukar untuk meluahkan pendapat, membuat perancangan dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan pergerakan motor, mata dan tangan. Hal ini menyebabkan murid-murid sukar untuk memegang pensel dan menyebabkan tulisan mereka sukar dibaca. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan terangkan pasal simptom-simptom dispraksia. Okey, sebenarnya dispraksia ini dapat dikesal sejak daripada bayi lagi. Kemahiran motor halus mereka juga sangat teruk. Misalnya, mereka ini suka untuk memegang pensel dan menggunakan gunting. Mereka juga mengalami kesukaran untuk mengayuh pedal basikal roda 3 ataupun mainan yang seakan-akan dengannya. Mereka tidak gemar untuk melakukan permainan yang melibatkan imajinasi yang tinggi. Ini pula simptom umum yang dapat dikesal melalui kanak-kanak dispraksia ni. Mereka akan mengulang soalan yang sama walaupun mereka telah mengetahui soalan yang mereka ajukan itu telah dijawab oleh orang sekeliling mereka. Mereka juga tidak dapat mengikut arahan mudah kecuali disuruh dengan kata-kata yang asas. Selain itu, mereka juga sukar untuk mengingati apa yang telah dipelajari semasa di sekolah. Ingin tahu punca-punca yang menyebabkan dispraksia ini berlaku. Terdapat pelbagai punca yang menyebabkan dispraksia ini berlaku, tetapi saya ambil 4 faktor. Yang pertama saya ambil ialah faktor biologi, iaitu merangkumi faktor-faktor baka dan penyakit yang menjejaskan fungsi otak dan urat saraf. Kekurangan oksigen sewaktu kelahiran juga, lembam lapisan otak dan sawan berpanjangan boleh menyebabkan urat saraf tidak berfungsi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, faktor psikososial merupakan punca dan dari persekitaran. Contoh-contohnya, anak tersebut tidak diberi kasih sayang, tidak diberi keperluan sebagai hak-hak seorang anak. Itu juga mempengaruhi persekitaran yang tidak sihat, juga antara punca jadinya dispraksia ini. Okey, yang ketiga pula, daripada faktor kematangan. Terdapat kanak-kanak yang lebih lambat kembangan sistem saraf manusia. Contohnya, dia lahir tidak cukup bulan, berbanding dengan bayi-bayi yang lahir pada 9 bulan dilahirkan. Okey, dan yang terakhir, faktor pemakanan. Yang ini kita semua tahu, dalam Malaysia terdapat beberapa unsur penyedap makanan, iaitu pengawet dan pewarna tiruan yang dipercayai mengganggu otak jika diambil berlebihan. Okey, di sini saya pesan supaya ibu-ibu atau ada anak jangan beri makanan seperti keropok dan makanan-makanan ringan yang boleh menjejaskan otak, supaya kandungan ataupun anak-anak lebih selamat jika untuk dalam meningkat dewasa nanti, supaya dapat mengelakkan daripada dispraksia ini berlaku pada diri anda. Okey, terima kasih. Sekarang saya dan Safia akan menerangkan teknik-teknik mengajar murid dispraksia. Okey, yang pertama, kita perlu biarkan murid ini untuk memilih aktiviti yang memenuhi minat mereka. Yang kedua, kita sebagai guru hendaklah mengelakkan tugas atau kerja yang terlalu berat dan susah untuk mereka buat.
Seterusnya, kita perlu elakkan gangguan yang boleh menyebabkan tumpuan mereka hilang. Okey, sebelum kita memberi arahan ataupun berkomunikasi dengan murid-murid seperti itu, kita hendaklah mendapatkan perhatian mereka terlebih dahulu. Okay, seterusnya, kita perlu menggunakan bahasa yang mudah ketika memberi arahan supaya mereka mudah untuk mengadaptasi arahan tersebut. Yang seterusnya adalah menyediakan masa untuk murid-murid itu untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Sebagai contoh, kita jangan push mereka. Sudahlah kita tahu mereka bermasalah. Janganlah kita nak push dia orang. Maksudnya kita buat slow-slow. Okay, seterusnya, kita senaraikan semua bidang kesukaran yang dialami oleh pelajar tersebut dan letakkan dalam satu susunan dan berikan keutamaan yang paling suka tu, berikan keutamaan. Seterusnya, kami akan menerangkan teknik mengajar dengan berkesan untuk kanak-kanak yang mengalami dispraksia ini. Okey, contohnya di dalam kelas kan, kalau kita buat pengajaran dan pembelajaran, kita hendaklah memperbaiki ataupun menambah baik ataupun memperbagaikan teknik-teknik pengajaran. Contohnya, kalau kita mengajar matematik, takkan kita nak tulis menggunakan warna hitam, pen je kan? Kita untuk memudahkan mereka lebih faham, kita pakai benda-benda maujud. Contoh, 1+1, kita boleh guna pensel. 1+1. Lepas tu suruh dia orang bilang, suruh dia orang kira. 1 ni ditambah dengan ni berapa jadinya? Ni lebih jelas lagi daripada kita tulis. Okey, Seterusnya ialah menyediakan papan imbangan. Iaitu digunakan untuk mereka berjalan di atas garis. Hal ini dilakukan untuk mereka belajar untuk mengimbangi badan mereka sendiri. Okey. Kami nak ucapkan terima kasih kerana telah tengok video yang kami buat. Kami harap sedikit sebanyak video yang kami buat ni memberi manfaat kepada anda semua. Jadi jangan lupa like,